ataupun pendedahan kepada 15 orang wartawan Malaysia terhadap elemen-elemen yang menjadi cerminan kepada kehebatan. Jadi ini satu yang kita kesal lah dengan politik di Malaysia ni berbanding dengan Indonesia. Politik Indonesia begitu stabil sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa cuplikan video di mana ada pernyataan dari tokoh-tokoh Malaysia bagaimana politik Indonesia itu lebih matang dari politik Malaysia. Seperti apa pernyataan dari tokoh-tokoh Malaysia, perpolitikan Indonesia itu lebih matang. Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu videonya. Berbagai agensi berita Malaysia digerakkan ke Indonesia melalui program Jejak Serumpun Ikatan Setiakawan Malaysia Indonesia Iswami Malaysia bermula hari ini sehingga 21 Februari. Rombongan wartawan ya. Direncana untuk para wartawan Malaysia didedahkan dengan pelbagai perspektif di sebalik kerancakan pilihan raya di Indonesia Rabu ini dan Hari Pers Nasional HPN 2024 yang berlangsung pada 20 Februari 2024 di Jakarta. Presiden Iswami Malaysia Ashwat Ismail menggariskan selain pendedahan kepada proses demokrasi antara yang terbesar di dunia, wartawan yang terpilih juga bakal mengadakan pertemuan dengan dialog dengan pemain industri yang menjadi cerminan kepada kehebatan Indonesia. Wow. Antaranya pemain industri fintech, ekonomi digital, sektor pembangunan lestari serta mereka yang merakyatkan teknologi hijau. Dan program Jejak Serumpun ini ditaja oleh Berjaya Corporation Berhad, Green Growth Asia Foundation dan V5 Group. Tambah Ashwat yang juga Ketua Pengarang Astrawani, dalam lanskap geopolitik dunia yang kian mencabar ini, para wartawan Malaysia juga harus didedahkan dengan usaha-usaha diplomasi track 2 oleh pelbagai institut dan badan bukan Indonesia yang mengangkat agenda ini wartawan antara Malaysia rakyat ya, di pentas ASEAN serta internasionalisme yang positif. Pendedahan kepada proses demokrasi antara yang terbesar di dunia, kita juga memberi penekanan terhadap exposure ataupun pendedahan kepada 15 orang wartawan Malaysia terhadap elemen-elemen yang menjadi cerminan kepada kehebatan Indonesia itu sendiri. Contohnya seperti pemain-pemain ekonomi digital, pemain-pemain industri melibatkan teknologi hijau, dan juga tidak lupa dalam suasana yang penuh kencam landscape geopolitik dunia yang kita tengok macam-macam sekarang. Yang diperlukan pendedahannya ialah bagaimana kita dapat mengangkat agenda kemakmuran bersama serta bagaimana Indonesia tu pelbagai institut dan juga badan bukan kerajaan NGO, malah civil society organisations ya, yang memberi penekanan kepada positive internationalism. Dalam konteks ini kita lihat kenapa Iswami menggerakkan 15 orang wartawan, kerana ia dapat menjadi sikit sebanyak membina pengalaman dan pendedahan selain daripada bertemu dengan warga media di sana dan memahami bagaimana media mengukuhkan lagi landscape demokrasi sesebuah negara. Komen sikit tentang politik hari ni tapi politik antara bangsa. Tengok debat baru-baru ni. Jadi ini debat ketiga saya menyaksikan debat ini dalam TV. Saya buat video, menerima tontonan lebih daripada 100,000 tontonan lah. Cuma nak share sikit komen yang ditulis ni lah. Politik matang, Indo debat, di Malaysia asyik tepuk atap je. Tuan-tuan, jadi Malaysia mereka dalam sekarang ni daripada parti yang berbeza mereka ni. Ketiga-tiga ni, ada yang daripada parti PDI Megawati tu, ada yang daripada parti Nasional Demokrat Indonesia. Jadi mereka pun ada juga pertelingkahan. Tadi saya baru sembang dengan kawan saya, sahabat saya orang Indonesia, rakan semengajian saya. Jadi mereka pun ada juga pertelingkahan. Sekarang tambah-tambah sekarang ni dalam grup-grup WhatsApp, kumpulan dan sebagainya, pertelingkahan. Yang ni sokong Anies, yang ni sokong Pak Ganjar, kawan tu sokong Pak Prabowo. Tetapi mereka bergaduh masa pilihan raya sahaja. Jadi ni kawan saya cakap lah. Jadi ni sekarang ni bergaduh lah ni.
sehingga bulan Februari pilihan umum gitu ya. Tapi selepas keputusan telah dibuat, telah dipilih siapa yang menjadi presiden dan calon wakil presiden, selesai. Tak ada lagi dah politik-politik ni semua. Tak macam kita. Dah selesai daripada tahun 2022 bulan November dah selesai. Kerajaan dah terbentuk dah. Masih lagi kemelut politik ni tak berakhir. Masih duk bergaduh lagi. Masih duk dengar lagi. Mula-mula apa? Langkah London. Lepas tu langkah apa ke pula? Sekarang ni langkah Dubai pula. Langkah demi langkah demi langkah. Kan? Tak habis-habis lagi. Patutnya dah habis selesai dah hari itu dah. Tak dengar dah langkah-langkah ni semua. Langkah ni akan dengar pada bulan November 2027. The next election. Ni baru dalam setahun lebih saja. Indonesia kalau pilih tu 5 tahun selesai. Politik tu dah habis dah. Masa untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden, membangunkan negara, penyatuan semula. Pak Jokowi dahulu, Prabowo ni adalah lawan politik dia. Tapi selepas menang calon presiden, dia ambil Pak Prabowo ni jadi Menteri Pertahanan. Sebab apa? Nak kurangkan polarisasi tu, perpecahan tu nak kurangkan, bersatu semula. Pilihan raya dah habis dah, marilah kita bergabung semula demi Indonesia. Semangat itu tidak ada pada kita. Tuan-tuan, tak ada semangat cintakan negara tu. Tak ada. Masing-masing dengan orang kata apa, nafsu syahwat masing-masing nak merebut kekuasaan. Padahal orang kata apa, masa itu, ketika itu telah tamat pada bulan November 2022. Jadi ini satu yang kita kesal lah dengan politik di Malaysia ni berbanding dengan Indonesia. Sekarang politik baru. Tak boleh kekal musuh sampai bila-bila. Saya ambil contoh di Indonesia. Prabowo 2 kali lawan Jokowi dan undi mereka peroleh dekat. Jokowi jadi presiden, dia menang. Sekali lagi mereka lawan, Jokowi menang lagi. Tapi perkara yang mengejutkan dilakukan oleh Jokowi, dia undang Prabowo masuk dalam kabinet dia. Dia lantik jadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Indonesia amat hebat. Politik Indonesia begitu stabil sampai hari ini. Pelabur asing masuk begitu hebat. Indonesia sekarang memacu ekonomi ke hadapan. Ini model politik baru. Kita pun begitulah juga. DAP, mana kita nak percaya satu hari boleh kerjasama dengan Barisan Nasional? Keputusan kita bekerjasama dan kita bentuk kerajaan. Tuan-tuan semua mengundi pada 9 hari bulan nanti, undi saudara Syuhaidan Kaya. Kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Satu, dia jiran kita. Kedua ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. Ketiga ialah negara majoriti Muslim, negara Islam yang paling besar di dunia. Demokrasi kedua terbesar di dunia selepas India. Ya. Diaspora yang ramai di Malaysia 2 juta, mungkin 3 juta. Tengok data apa yang kita pakai, berjuta-juta lah orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Dan dalam satu senario di mana perubahan kuasa besar di dunia, sudah tidak lagi hanya berpaksi kepada Amerika Syarikat, hanya berpaksi pada Barat. Multipolarity, satu ungkapan dan istilah geopolitik yang guna pakai sekarang. Indonesia merupakan salah satu paksi kuasa di rantau ASEAN ini. Dan dalam ASEAN itu sendiri, suka tak suka, Indonesia saya rasa kalau ia bertindak dengan betul bagi mereka lah, pengaruh mereka akan jauh menjadi lebih besar daripada sebelum-sebelum ini. So atas sebab-sebab itu dan sebab-sebab sewaktu dengannya, saya fikir amat-amat mustahak untuk kita bercakap tentang pilihan raya pemilihan untuk Indonesia. Baik, satu mukadimah yang sangat-sangat jelas dan bagus daripada Syaril. Untuk makluman pendengar, pilihan raya presiden bukan satu-satunya pilihan raya yang akan berlaku di Indonesia, tapi the set of election. Dia akan Which ada, is the first time, right? Mungkin kita silap, mungkin ini, tapi tak silap saya ini kali pertama kedua-dua pemilihan presiden dan juga DPR, parlimen mereka, Dewan Perwakilan Rakyat, berlangsung pada masa yang sama. Kalau di Indonesia kita kaji sejarah daripada 98 sampai hari ini 2021,
dalam orang kata jangka masa yang sama. Kita tengok daripada Soeharto bertukar kepada Habibie kepada Megawati kepada Gus Dur kepada Bambang Susilo kepada Jokowi. Dalam masa peralihan yang sama, dia orang telah bertukar 8 presiden dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Dan hampir majoriti rakyat Indonesia mengagumi Jokowi, menyanjung Jokowi dan menghormati Jokowi. Tetapi kita Malaysia, daripada saya darjah 1 sampai saya dah tua bangka hari ni, balik-balik orang yang sama. Apa? 32 juta dah tak ada manusia lain. Anwar, Mahathir, Anwar, Zahid, pusing-pusing kat situ. You know? And Anwar Ibrahim, sampai bila? Kenapa? Oke teman-teman ya, demikian satu pendapat ataupun opini dari tokoh-tokoh Malaysia di mana perpolitikan Indonesia itu lebih matang. Walaupun di masa-masa kampanye sebelum pencoblosan itu memang sering kita mendengar ya bagaimana ramainya dalam penyambutan Pilpres di Indonesia, tapi setelah terpilihnya presiden ataupun wakil rakyat dan persoalan Pilpres pun selesai, damai-damai saja. Dan ini berbeda di Malaysia seperti yang kita lihat tadi bagaimana tokoh Malaysia mengatakan bagaimana kondisi perpolitikan di negaranya. Oke teman-teman ya, demikian. Silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa tinggalkan like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.